Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala di hari ini sekali lagi bersama dengan Pak Haji kita belajar tentang rawatan penyakit menggunakan herba dalam satu program yang disebut sebagai herbology, yakni satu kefahaman bagaimana kita apply herba untuk rawat penyakit-penyakit yang berada di persekitaran kita, di lingkungan kita. Hari ini Pak Haji nak terangkan tentang bagaimana terapi untuk pesakit stroke. Kerana banyak sekali di keliling kita orang stroke. Tetapi nak merawat stroke ini bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan juga sesuatu yang susah kalau betul dan kalau kita faham tentang bagaimana perawatannya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat, kita bicara tentang pengobatan stroke ini, kita juga bicara tentang pengobatan jantung dan pengobatan untuk saraf. Sebab itu kita dah belajar macam mana cara kita merawat untuk sakit saraf, urat saraf, kerana dia ada hubungan dengannya, insya-Allah. Baik, oleh sebab itu kalau kita katakan stroke ini adalah kerana berlakunya pecah pembuluh darah di kepala atau dikenali sebagai CVA, cerebrovascular accident, atau berlakunya ketersumbatan di saluran darah di kepala, yang akhirnya pada ketika tersebut akan menyebabkan
seseorang itu tidak dapat untuk memberikan impuls ataupun derianya itu sudah tidak dapat digerakkan antara nerve, motorik nerve dengan neural nerve. Neural nerve itu tak boleh dihantar untuk motorik untuk menggerakkannya. Jadi macam kita begini, cuba kita lihat. Kita boleh menyuruh tangan kita angkat tangan. Tetapi kalau orang stroke, kalau ketika nak disuruh angkat tangan, tidak sampai deria itu untuk mengangkat tangan. Jadi dia bisa lihat tetapi tidak bisa gerakkan. Bukan kerana tak bisa gerakkan, tak sampai impuls-impuls listrik tersebut, yang mana itulah yang Pak Haji nak sebutkan bahawa bagaimana cara untuk menyambungkan impuls ini, deria ini, salah satunya dengan menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis ini boleh kita ambil airnya, minum pada ketika perut sedang kosong pada waktu pagi. Ini tidak ramai orang yang mengetahui bahawa daripada minuman jeruk nipis pada awal pagi itu banyak manfaatnya. Nanti insya-Allah Pak Haji akan terang apa manfaatnya lagi. Tetapi paling minima untuk mengelakkan daripada stroke. Jadi kalau dah badan kita dah mula menunjuk kaku, ya, ataupun berlaku sudah tergigit lidah, ataupun sudah terdorong mukanya ke kiri ataupun ke kanan, atau sudah mula sakit di sini, sudah ada kesemutan di hujung jari ini, apa yang mesti kita buat ialah mengambil jeruk nipis atau limau nipis pada awal pagi. Belahkan dua. Kita ambil limau ataupun jeruk tu basuh, belahkan dua, peraskan airnya ke dalam satu gelas, air kosong saja, bukan air panas, bukan apa, dan air biasa saja, dan minum ketika perut kosong. Jadi kesan daripada pengambilannya itu, maka kita akan lihat begini, bahawa dia akan merangsangkan untuk seharian tersebut kita minum air. Dia akan merangsangkan kita minum air. Sebab apa? Salah satu terjadinya stroke ini kerana masalah dehydration dalam tubuh badan kita. Kita minum air tak cukup. Jadi bila kita minum air tak cukup, maka tubuh badan tadi, listrik-listriknya di kepala itu tadi telah meningkatkan suhu badan dan airnya berlakulah stroke tersebut. Jadi stroke ini dapat dihindari dengan cara minum air yang cukup. Kalau di tempat Pak Haji ni ada air Tanjung Jaga yang dikatakan orang kalau minum untuk ubat stroke, sebenarnya kalau minum dia cukupkan air dalam tubuh badan. Itu saja, air mineral. Jadi bila kita cukup air dalam tubuh badan kita, maka impuls deria antara neural nerve dan motorik nerve itu akan berfungsi. Air adalah sumber mineral. Mineral itu seperti listrik dan untuk berfungsi. Persoalannya yang berlaku ialah tubuh badan kita ini tidak rasa haus. Tubuh badan ini telah rosak. Dia sudah tidak jadi pengukur. Kalau tubuh badan yang sihat, dia bisa untuk mengukur ketika kekurangan air, dia akan minta rasa haus untuk minum air lagi. Bagaimana cara untuk mengembalikan tubuh itu mempunyai deria yang cukup untuk meminta untuk tubuh itu minum air lagi, iaitu minum air jeruk nipis atau limau nipis pada awal pagi, menyebabkan seharian tersebut kita akan haus terus. Sebab apa? Sebab itulah keperluan air dalam tubuh badan kita. Jadi jika kita tak minum itu, kita tak rasa haus. Sebenarnya tubuh badan kita telah kekurangan air. Nanti sakit sendi, susah tidur pada waktu malam kerana kekurangan air. Sudah kita terbiasa dengan kekurangan air itu, kita tak rasa apa-apa. Tiba-tiba dia terus jadi stroke. Itu tujuan kenapa perlu jeruk nipis atau limau nipis diambil pada awal-awal pagi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau kita ambil daripada jeruk nipis ini, dia juga baik untuk menurunkan berat badan, iaitu memecahkan lemak dan mengeluarkannya. Dan juga oleh kerana orang obesiti selalunya yang akan kena stroke. Orang obesiti selalunya kena serangan jantung. Sebab apa? Sebab tinggi kadar kolesterol yang ada dalam tubuh badan. Jadi oleh sebab itu, bila kita ambil air daripada jeruk nipis ini, dia akan mengurangkan lemak dan dia akan membakar lemak, dia akan menurunkan berat badan dan dia akan menurunkan kolesterol. Itu yang sangat baik. Dan khususnya pencernaannya jadi bagus. Pak Haji tak bincang lagi di sudut vitamin C untuk anti-stres, tidak lagi. Cuma pencernaannya bagus. Bila pencernaannya bagus, stresnya kurang. Orang sembelit selalunya stres. Orang stres selalunya sembelit. Itu dah kita belajar dah. Baik. Kemudian bila kita mendapat oksigen yang cukup kerana air yang cukup, maka kulit kita ini akan jadi bukti. Kulit kita cantik. Kulit kita tidak jadi gelap. Kulit kita tidak jadi jerawat. Kulit kita tidak terjadi apa yang disebut sebagai penyakit kulit. Ya, kerana penyakit kulit itu berlaku apabila nutrisi oksigen tak sampai kerana darah itu kental kekurangan air. Kerana kurang minum air. Kemudian juga akhirnya dia boleh menyebabkan gout. Gout itu salah satu penimbulan asid urik kerana tak dapat singkir. Kerana apa tak dapat singkir, tubuh sudah mempunyai sistem penyingkiran yang baik, eliminasi yang baik. Kerana air tak cukup. Bagaimana kita nak tentukan air cukup atau tidak? Kita tak boleh tentukan, tetapi rasa dahaga itu yang menentukan. Dia tak rasa dahaga, berartinya tak cukup air. Tak betul. Kena minum air jeruk dulu waktu pagi, baru tahu dahaga atau tidak. Jadi jeruk itu 1 atau limau, ya, dalam bahasa Malaysia panggil limau nipis. Indonesia panggil jeruk nipis. Salah satu dua pengobatan untuk orang yang kelumpuhan, orang yang stroke, insya-Allah. Dan yang terakhir juga daripada jeruk nipis ini yang telah ditemui hari ini di dunia mengakui dia jadi superfood. Ya, bukan lemon sahaja, tetapi jeruk nipis menjadi superfood, bukan untuk menurunkan berat badan, untuk obesiti, tetapi yang paling penting dia adalah anti-cancer dan anti sakit jantung. Cara mana? 1 hari sekali saja, bila waktu pagi. Itu dah cukup untuk melindungi jantung kita, melindungi daripada berlakunya kanker, kanser. Sebab apa? Sebab ini adalah merupakan salah satu daripada kaedah pencegahan yang baik. Kalau orang sudah ada stroke, yang sudah terkena stroke, apakah jeruk nipis ini boleh membantu? Sangat-sangat membantu. Cuba kita lihat, orang kena stroke, dia tak suka minum air. Dia akan menghilangkan deria hausnya itu. Menghilangkan deria haus itu petanda akan stroke. Kurang minum air petanda akan jadi stroke. Ya, jadi itu yang pertama, iaitu jeruk nipis. Yang kedua, untuk kelumpuhan boleh guna papaya. Kita tahu bahawa getah papaya itu, kalau kita ambil papaya muda, kita potong, kita rebus bersama dengan daging. Daging jadi lembut. Daging jadi lembut. Jadi oleh sebab itu, sebab apa daging jadi lembut? Sebab ada getah papaya yang dikenali sebagai papin. Papin itu melembutkan daging. Jadi ketika kita ambil getah itu,
papaya muda itu yang mempunyai getah itu, maka dengan otomatisnya dia rawatan jantung dan rawatan untuk kelumpuhan stroke hasil daripada blok darah beku di otak ataupun hasil daripada CVA. Jadi itu adalah antaranya, iaitu kita gunakan getah papaya. Atau yang lebih lama lagi, digunakan daripada abu daun papaya. Jadi daun papaya yang masak, yang merah tu, yang kering tu dibakar. Diambil abunya. Abunya itu dibuat, dimasukkan ke dalam gelas, diaduk dan diminum. Itu sangat-sangat baik untuk orang yang stroke. Ya. Sebab apa? Sebab kita faham bahawa setengah itu apabila dioksidiskan ataupun dipanaskan, dia menjadi satu sebatian baru. Dia menjadi satu kimia baru, kimia alami. Jadi oleh sebab itu, ketika kita ambil daun daripada daun papaya ini, kita bakar, abunya itu digunakan untuk ubat stroke. Masya Allah, sangat-sangat baik. Satu lagi, papaya boleh guna akar. Akarnya juga ubat stroke. Semalam kita belajar akarnya, bagaimana kita menggunakan akarnya. Ya, di mana akar papaya juga untuk ubat stroke, dia untuk urat saraf. Boleh kita gunakan, boleh dikeringkan terlebih dulu, kemudian kita rebus dan diminum, boleh campur dengan madu. Itu daripada akar papaya. Masya Allah. Kemudian selain daripada itu, kita tengok bahawa orang yang ambil papaya, akar papaya, dengan orang yang ambil jeruk nipis, dia ada satu kesamaan yang kita akan lihat. Apa dia? Dalam amalan pengobatan, iaitu orang yang ada jerawat boleh menggunakan getah papaya dioles pada jerawat, jerawat akan hilang. Kalau dia minum jeruk nipis, jerawatnya juga akan hilang. Masya Allah ya. Ini kita kena lihat sungguh-sungguh ya, bahawa dia sangat-sangat baik. Dan getah papaya itu baik juga untuk luka yang terbakar. Tergunakan. Ya. Dan itu adalah dua herba yang baru kita sebut, iaitu jeruk nipis dan papaya. Khusus untuk stroke. Ini Pak Haji cerita yang ubat-ubat lama, ya, secara tradisional digunakan dalam masyarakat nenek moyang kita yang lepas dan sebagainya. Dan satu hal lagi yang Pak Haji nak sebut sangat-sangat bagus. Herba ini datang daripada India kalau tak salah Pak Haji, iaitu minyak bijan. Minyak bijan, sesamin. Ya, di Indonesia mungkin juga dipanggil sebagai minyak bijan. Ya, itu minyak sesamin itu sangat-sangat bagus untuk stroke. Untuk stroke. Dia mengandungi satu bahan yang boleh digunakan untuk perawatan darah tinggi. Kurang lebih 45 hari back to normal. Ambil setiap hari. Minyak bijan ini. Satu senduk cukup kita ambil pagi dan waktu malam, satu senduk. Masya Allah. Begitu juga pada pesakit-pesakit DM. Pesakit DM ni, dia kena ambil minyak bijan. Minyak bijan ini, dia kalau kita lihat dia, kita minum dia, gigi jadi putih. Dan dia menghilangkan plak di gigi. Berarti dia menghilangkan plak juga di jantung. Berarti dia melakukan suatu pembersihan. Ya, pembersihan di dalam darah kita. Jadi oleh sebab itu, kalau kita ambil, dia bagus untuk penyakit kencing manis dan darah tinggi. Itulah dia minyak bijan. Ya. Dan dia terkena dengan anti radang. Orang arthritis, orang gout, ambil minyak bijan. Ya, minyak bijan ini, ya, yang baik khusus untuk stroke dan juga untuk anti radang. Stroke ni datang daripada permasalahan keradangan atau peradangan yang berlaku
Kalau kita kata ada masalah dekat jantung, peradangan di bahagian jantung. Kalau sakit di bahagian kepala, peradangan di bahagian kepala. Minyak bijan ini dia anti peradangan. Dia minyak yang menyejukkan tubuh. Kalau kita ambil minyak tersebut, tubuh akan jadi sejuk dan perawatan untuk strok yang cepat. Kerana strok itu dia sentiasa panas. Orang yang ada darah tinggi tak mau turun tekanan darah tingginya. Kadang-kadang maintain duk tinggi begitu saja, tak mudah turun. Sebab apa? Sebab kerana dia terlalu panas. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil dengan minyak bijan ini, dia akan menurunkan kepanasan tersebut. Kemudian Pak Haji nak sebutkan begini ya, bahawa kalau kita ambil minyak bijan itu, bukan gigi saja yang bersih, tetapi muka kita juga jadi bersih. Muka kita jadi cerah. Kulit muka ni tonnya sekata. Jadi oleh sebab itu, sebab apa? Sebab kalau cantik di bahagian muka ini cantik, berarti jantung dia elok. Kalau gelap di bahagian muka ini, berarti jantungnya bermasalah. Jadi salah satu cara untuk merawat jantung yang juga rawat untuk otak. Dalam filosofi kita ada 4 perkara yang ada connection. Jantung, otak, kulit dan organ reproduktif. Ini telah Pak Haji terangkan terlebih dahulu. Ada connection. Suatu yang baik untuk jantung, baik untuk otak. Satu yang baik untuk otak, baik untuk kulit. Sesuatu yang baik untuk kulit, baik untuk organ reproduction. Jadi oleh sebab itu, maka orang yang ada sakit kulit, maka elok disapukan dengan minyak bijan dan minum minyak bijan ini. Ya, sebab dia juga anti radang seperti Pak Haji sebutkan, dan dia baik untuk kulit. Kalau begitu, orang yang ada buasir juga sangat sesuai dengan minum minyak bijan ini. Kenapa? Sebab minyak bijan ini dia anti radang. Buasir itu adalah peradangan. Alhamdulillah. Dan didapati juga bahawa orang yang ada tumiknya pecah, tumik pecah, ambil minyak bijan, sapu tumik pecah itu, tak sampai 1 minggu elok balik. Menarik kan tentang kelebihan herba ini pada minyak bijan ini, dan dia adalah antivirus dan antibakteria untuk orang yang mencret, diarrhea, sakit perut, makan makanan beracun, makanan daripada yang dibeli misalnya beracun, kita gunakan minyak bijan. Lebih-lebih lagi ialah untuk orang yang ada orang ada gastrik. Apa dia ubat gastrik yang paling cepat? Minyak bijan diberikan. Dan orang yang ada masalah darah tinggi, yang Pak Haji sebutkan tadi, yang ada masalah jantung, orang yang masalah kardiovaskular sistem, penyakit kardiovaskular, jantung, darah tinggi, masalahnya akan rosakkan ginjal nanti, seterusnya. Dan dia paling baik untuk masalah anemia, orang yang kurang darah. Orang kurang darah, bagaimana cara nak mendapatkan darahnya cukup? Maka dia perlu kepada satu bahan, iaitu dia perlu kepada zat besi yang tinggi. Di mana zat besi tinggi? Di dalam minyak. Kalau kita tengok bentuk minyak dengan bentuk bubuk Simplicia, yang mana lebih kuat? Minyak lebih kuat. Kenapa minyak lebih? Minyak omega 3 dengan kapsul omega 3, maka minyak omega 3 lebih kuat. Ya, itu adalah di antaranya. Bila kita kata minyak itu lebih kuat, maka oleh sebab itu kita beri kepada orang itu untuk permasalahan di jantungnya. Kalau di sudut kecantikannya, dulu orang guna untuk kecantikan breast. Dibuat untuk permasalahan kecantikan, untuk membesarkan kelenjar memari ini, untuk membesarkan breast. Itu juga digunakan daripada minyak bijan. Sangat bagus, boleh digunakan.
Baik, seterusnya, baik juga untuk kulit kepala, untuk menumbuhkan rambut supaya rambut tak mudah gugur, dan juga yang paling terbaik, ini kena dengar betul-betul ni, Pak Haji nak sebutkan. Di Aceh ketika Pak Haji pergi dulu, ada satu tempat yang mengeluarkan pupuk magnesium. Pupuk magnesium itu jarang sekali orang memperkatakan. Selalunya orang perkatakan NPK. Ya, baja NPK, baja urea. Kalaupun magnesium ada disebut sebagai trace element, magnesium oxide dan sebagainya. Tetapi tahukah kita bahawa pohon menjadi hijau, pokok menjadi hijau kebiru-biruan, kehitam-hitaman itu, daunnya itu kerana cukup oksigen. Cukup oksigen ini diukur daripada kadar oksigen dia. Bagaimana caranya? Salah satu daripada unsur yang sangat-sangat penting pada tumbuh-tumbuhan ialah magnesium. Magnesium. Jadi sebab itu ketika magnesium digunakan pada tanaman padi di Aceh bukan saja dapat mengeluarkan padi dengan jumlah ton yang tinggi, hampir-hampir 8 ton ke atas per hektar, sudah kebiasaan, dan mungkin lebih meningkat lagi tinggi sebagainya. Malah daerah istimewa Aceh ini boleh mengeluarkan, mengeksport keluar daripada daerah Aceh. Jadinya beras-beras di Aceh berlebihan. Salah satu magnesium oxide, magnesium yang ada. Tubuh badan kita ini sama juga seperti pohon, dia perlu kepada magnesium. Pak Haji dah sebut, salah satu magnesium yang paling kuat ialah pada bunga turi. Bunga turi atau pokok geti, bunga geti. Pokok geti atau bunga geti ini mempunyai magnesium yang tinggi yang kita boleh ambil. Tetapi ada satu lagi yang mempunyai magnesium yang tinggi, iaitu daripada minyak bijan. Minyak bijan ini mempunyai magnesium yang tinggi. Sudah kita belajar bahawa orang yang ada masalah kencing manis, di dalam pengamatan herba mengatakan ialah kerana kekurangan kromium. Kromium. Ya, itu mesti kita ingat. Bila kita baca dalam ilmu herba, orang kencing manis kekurangan kromium. Kromium itu termasuk dalam trace element. Tetapi ada satu hal lagi yang Pak Haji nak sebutkan, yang dalam penelitian, pengkajian, bukan hanya orang kencing manis ini kekurangan kromium, tetapi mereka yang lebih penting ialah kekurangan magnesium. Magnesium. Jadi oleh sebab itu, di mana nak dapat magnesium? Mari kita buktikan. Orang kalau dia nak sembuh kencing manis, caranya ialah minum minyak bijan. Dia akan dapat full support magnesium, keperluan sehari-hari, dan gula akan stabil. Kalau kita ambil yang lain, gula mungkin naik, mungkin turun, mungkin naik, mungkin turun. Tapi setelah mengambil minyak bijan, gula akan jadi stabil. Masya Allah, Masya Allah. Harganya murah sekali. Kalau di Malaysia ni selalunya ada jual di kedai-kedai mamak. Ya, kedai-kedai daripada kedai India. Macam tu. Kerana dia bawa daripada India. Itu bagus tentang minyak bijan. Ya, nanti insya-Allah kita akan cuba mengkajinya. Jadi begitu juga kita guna untuk rambut dan juga sebagainya. Masya-Allah ya. Baik, kita kembalikan lagi semula tadi tentang lumpuh tadi. Selain daripada minyak bijan, sesamin ya. Sesamin. Selain pada sesamin itu, kita boleh gunakan pokok sembung. Pokok sembung. Tahu tak pokok sembung ni pokok apa? Ini khasiatnya cukup banyak juga, tapi tak ramai orang yang tahu tentang pokok sembung ini. Apa dia pokok sembung itu? Pokok sembung itu kalau dalam bahasa Malaysia dipanggil capa. Pokok capa atau pokok telinga kerbau. Atau pokok sembung.
pokok ini adalah merupakan salah satu ubat khusus untuk strok. Biasanya daun capa ini dibuat mandi oleh wanita-wanita selepas bersalin. Wanita lepas bersalin, dia ambil daun capa, campur dengan serai wangi, campur dengan daun kunyit, campur dengan daun pisang kering. Daun pisang kering itu obat. Apatah lagi daun pisang kering, pisang abu, obat. Kemudian dia campur lagi dengan apa dia sebut, daun kunyit, dan dia campurkan lagi dengan herba-herba yang lain. Kalau tak ada, itu dah cukup dah. Bila kita masak dan kita buat mandian, pokok capa itu dia ada satu yang dia hasilkan, iaitu camphor. Camphor, dia bau camphor. Camphor ni pengobatan yang diceritakan ataupun yang disebut di dalam Al-Quran. Kafura. Kafura itu camphor. Bahasa kita, bahasa Malaysia panggil kapur barus. Tempat, ada satu tempat nama Barus. Jadi tempat Barus dia ni ada tempat Barus. Kapur barus, orang datang untuk mengambil, pedagang-pedagang Arab datang untuk mengambil kapur barus. Camphor. Camphor tu ubat untuk strok. Di mana nak dapat camphor itu? Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran cerita tentang kafura. Kafura tu contoh bejana-bejana, ya, untuk bekas minuman air di dalam syurga. Jadi kalau dalam pengobatan moden disebut sebagai camphor. Camphor banyak digunakan. Kalau dalam pengobatan HPA, HPA ada dua camphor digunakan. Dua tempat kita gunakan. Camphor itu daripada tumbuhan. Yang pertama dia ambil daripada, yang pertama dibuat sebagai minyak Sahara. Ada minyak Sahara yang dikeluarkan oleh HPA. Itu adalah camphor. Kafura. Untuk ubat strok. Macam mana cara nak bagi strok ni? Dia hidu. Dia ambil minyak itu, dia letakkan itu di hidung. Hidung gitu. Untuk menghilangkan darah-darah beku dan juga penyumbatan di dalam arteri darah di otak. Guna camphor. Kalau kita tak guna itu, kita gunakan pokok capa atau pokok sembong. Ya, betul lah Pak Haji sebut lah, nama sembong Indonesia panggil. Dan kita rebus. Kita rebus daripada daunnya itu, kita minum. Ya, kita rebus dan kita minum. Karena bila kita rebus dan kita minum itu, maka dia menggerakkan saraf semula. Pengobatan menggunakan camphor, kapur barus atau kafura, diambil daripada daun sembong ataupun daun capa. Baik, kita berhenti dulu 30 minit yang pertama untuk iklan. Silakan. Jika di kampung-kampung, buah ini sering ditanam dan dibiarkan saja bergelimpangan membusuk di tanah begitu sahaja. Mengkudu, Morinda citrifolia. Tahukah anda, mengkudu telah digunakan sejak turun-temurun dan menjadi warisan generasi. Antara kelebihan herba mengkudu ialah merawat artritis, menurunkan risiko gout, meningkatkan tenaga, melembabkan kulit, anti penuaan, baik untuk kesihatan rambut dan kulit kepala, anti kanser, meningkatkan immunity, anti stres dan merawat demam. Kapsul mengkudu adalah racikan istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HPA International. Dapatkan kapsul mengkudu keluaran HPA International. Alhamdulillah, kita sambung ke bahagian yang kedua
Pak Haji teruskan lagi tentang kafura. Menarik kan? Jadi salah satu produk yang telah dikeluarkan tadi Pak Haji sebut iaitu minyak Sahara. Minyak Sahara ini ialah satu metodologi pengobatan dengan menghirup wap atau menghidu wap. Dengan menghidupkan wap itu, dia jadi saraf kita hidup. Itu jarang sekali orang ketahui kerana kebanyakan kita bincang untuk ubat stroke ini makan, minum. Cuba ambil bunga cengkeh, tumbuk bunga cengkeh, kemudian dimasuk sikit minyak Sahara, ikat di dalam kain buat hirup wapnya. Itu sangat berkesan untuk pesakit lumpuh. Kerana kelumpuhan itu berlaku di otak. Dia bukan berlaku di tubuh badan kita di sebelah bawah. Jadi oleh sebab itu otak ini yang paling cepat, yang paling dekat adalah hidung. Yang paling cepat adalah mata. Jadi kita ambil perawatan langsung melalui hidung atau mulut atau bahagian mata. Ya, itu adalah di antaranya yang Pak nak terangkan. Masya-Allah. Begitu juga untuk daun sembung ini, daun capa ini boleh digunakan untuk orang yang ada emah. Orang yang ada emah sangat cepat, efektif. Rebus daun capa dan minum untuk hilangkan gastrik, emah. Rebus dan minum. Termasuk juga daun capa ini untuk orang yang nyeri haidnya, senggugut, sakit senggugut, cepat sekali hilang. Ini dahulu ini telah digunakan secara tradisional di tempat Pak Haji. Mereka campurkan daun capa dan ruku-ruku hitam. Ini tak tahulah ni. Kalau sekarang orang dah tak kenal daun ruku-ruku itu macam daun bangun. Daun bangun lagi tak faham. Macam daun nilam. Nilam tu besar tapi ruku-ruku tu kecil. Macam daun kemangi. Betul. Macam daun kemangi. Ruku-ruku hitam. Jadi kesemuanya itu direbus, diminum, hilang untuk nyeri haid itu. Hilang segugut itu. Bila hilang segugut, selalunya dapat hamil. Selalunya begitu. Itu digunakan. Ya, Masya Allah. Begitu juga untuk orang yang sakit di bahagian dada ni. Sempit di bahagian dada ini, juga digunakan ini. Masya Allah. Jadi itu salah satu daripada herba untuk stroke. Dan satu lagi herba untuk stroke ialah pokok lempuyang. Lempuyang. Indonesia panggil lempuyang, Malaysia pun panggil lempuyang jugalah. Lempun. Lempun salah satu keluarganya juga, bukan lempuyang. Lempuyang ni dia macam kalau kita pergi ke hutan kita tahulah. Ya, dia semacam pokok kantan, besar-besar macam tu. Tapi dia jenis halia. Halia tetapi macam pokok kantan. Jadi lempuyang ini ada seorang panggil halia gajah. Bukan halia gajah, lempuyang gajah. Lempuyang gajah. Bunga dia cantik-cantik tu, yang besar-besar setangkai naik tu. Macam bunga kantan lah, tapi bunga kantan tu dia agak beza. Ini dia jadi bertingkat-tingkat, cantik lah selalunya di hutan kalau kita tengok tu. Itu namanya lempuyang. Lempuyang ini ada 3 jenis. Satu namanya lempuyang pahit. Satu lagi dipanggil lempuyang gajah. Satu lagi dipanggil lempuyang wangi. Jadi kita ambil lempuyang gajah. Lempuyang gajah ini kalau di tempat Pak Haji dalam hutan banyak. Tapi highway nak pergi ke pantai timur tu banyak sekali kita lihat masa dulu. Dan Pak Haji lihat ni ada banyak orang yang mengambil dan ekspor ke negara luar. Untuk tujuan apa? Ini untuk lumpuh. Untuk masalah asma, masalah sakit dada, ya, masalah paru-paru. Dia sama juga dengan apa yang digunakan dalam Qisti Hindi. Ya, bagaimana dia jenis halia, jenis jahe. Tapi jahe besar, jahe gajah lah kita sebutkan, jahe gajah. Kalau di Indonesia ada banyak jahe juga. Jahe gajah, jahe bara, jahe merah,
Ya, itu kesemua adalah jadi daripada keluarga-keluarga jahil. Zingiba. Ya, Zingiba. Zindagi. Zindagi heksafa apa dia? Iksuhana. Hidup ni satu perjalanan yang indah. Itu dia kata apa pula ya. Okey, baik, lempoyang ni yang Pak Haji nak sebut pasal lempoyang ni, dia adalah ubat untuk stroke. Jadi kalau lempoyang digunakan sebagai ubat untuk stroke, halia pun digunakan untuk stroke juga. Sebab halia adalah lempoyang daripada satu keluarga yang sama. Ya, jadi oleh sebab itu maka halia boleh digunakan. Halia besar. Halia yang besar itu digunakan. Bagaimana ya kita minum air halia pada setiap hari supaya badan kita sentiasa warm. Ini dah kita belajar dah. Rujuk kepada halia, kuliah halia kita. Masya Allah. Nanti lihat di dalam TV Pak Haji pokok lempoyang gajah. Nanti Pak Haji akan tunjuk di hutan, real di hutan. Nanti lepas ni lah, sekarang memang tak boleh keluar lagi. Di real di hutan, nanti Pak Haji tunjuk dia, oh ni bunganya seperti apa, pohonnya tinggi mana. Nanti semua boleh faham. Sekarang ni dengar dululah. Kalau tak faham, kalau dah faham, alhamdulillah, syukur ya. Syukur, subhanallah. Baik. Salah satu lagi daripada selain pada lempoyang gajah ini, kita boleh guna belimbing. 2 belimbing boleh guna. Ya, iaitu yang pertama belimbing buluh atau belimbing wuluh bahasa Indonesianya ya. Jadi kita boleh gunakan buahnya. Bukan hanya buah, tetapi daunnya juga boleh digunakan. Bagaimana cara kita untuk memprosesnya? Dalam kuliah yang lepas, Pak Haji nak flashback balik supaya kita ingat. Belimbing ini jangan kita buang. Kalau di tempat Pak Haji belimbing buluh itu dikeringkan, ambil belimbing itu, direbuskan dulu. Direbuskan dulu sampai keluar air-airnya, kemudian barulah kita jemur. Kita jemur. Masa jemur tu kita gaulkan dengan kemudian digaulkan dengan garam, terjemur. Tapi rebus dulu. Jadi alhamdulillah itu boleh jadi sebagai salah satu daripada jus belimbing untuk stroke. Boleh juga belimbing ini kita buat dalam masakan. Apa-apalah masakan-masakan. Kalau orang Aceh dia ada satu masakan belimbing wuluh ini. Kalau orang Jawa pun dia ada masakan khas dia belimbing wuluh ini. Cumanya dekat sini tempat Pak Haji duduk ni ada perkampungan orang Aceh. Mereka sering menyebut ni belimbing ini ada satu makanannya yang khas dibuat. Tapi belum lagi dimasak. Untuk Pak Haji belum cuba lagi. Tak tahu makanannya macam mana lagi. Nanti dah dihantar barulah boleh cuba ya. Mana-mana mereka yang dengar ni orang Aceh yang duduk dekat tempat Pak Haji ni, buatlah sedikit bagi Pak Haji cuba tengok, baru boleh cerita dalam kuliah ni. Baik, seterusnya selain daripada itu belimbing kita tu, belimbing hijau tu, belimbing besi. Belimbing besi. Belimbing besi ini apa dipanggil star fruit. Belimbing besi ini airnya sangat bagus buat jus untuk semua penyakit, bukan hanya untuk stroke saja, semua penyakit. Kalau boleh ambil belimbing besi yang hijau tu sikit, macam apple hijau, dia dengan apple hijau tu di bawah lagi, belimbing besi tu darjahnya tinggi lagi. Jadi tapi orang kita jarang sekali minum belimbing ya. Banyaknya minum teh tarik. Teh tarik kita minumlah teh 3 layer, teh ais, itulah minum. Jadi akhirnya macam mana yang Pak Haji cerita dulu, keluarga yang bagus, kekasih awal dan akhir, suami isteri, dah lepas pensiunan balik pergi masjid setiap pagi solat subuh, lepas tu kedua-duanya istiqamah. Lepas solat masjid, makan roti canai, teh tarik. Tiap-tiap hari, maka selepas setahun, sama-sama juga istiqamah masuk rumah sakit. Istiqamah juga.
Itulah orang kata sehati sejiwa. Masuk rumah sakit pun sama-sama. Jadi hari yang sama. Jadi alhamdulillah sekarang mereka dah tak mau lagi. Mereka nak minum herba-herba lah pula. Itu antaranya. Masya Allah. Baik. Satu lagi yang Pak Haji nak sebutkan selain lempoyan gajah ialah pokok kenari. Kenari ni tempat kita tak ada lah kenarinya tu ya. Tapi tak apa. Kita sebut saja. Dan juga boleh gunakan juga daripada semua jenis-jenis ya, semua jenis-jenis obat untuk sakit jantung adalah baik untuk sakit stroke, baik untuk kulit, baik untuk organ reproduktif. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, apa dia produk-produk dalam HPA pula? Ini yang menarik ni. Apa dia produk-produk dalam HPA? Yang pertama ya, ialah kita guna spirulina. Kalau spirulina itu sebab apa bagus kita gunakan? Pak Haji nak sebut, nak buat satu perbandingan ubatan dahulu dengan ubatan masa kini. Dulu ni orang-orang kampung dia tak guna spirulina. Tetapi untuk orang stroke ni digunakan, dia panggil krokot. Kalau bahasa kita, apa dia? Pak Haji jual ini. Namanya dinamakan potulaka. Potulaka ini. Potulaka ni ambil dekat kawasan pantai. Ya, di mana potulaka ni sangat baik untuk paru-paru dan baik untuk sakit jantung dan stroke. Tetapi masalahnya, kalau orang di Negeri Perlis pula, ni untuk Kak Nah lah yang dengar ni, Kak Wan kita, Abang Zul yang dengar dan semua yang duduk di Perlis, Indra Kayangan, Harum Manis. Dulu ni di Nak Simpang 4, orang duk pergi beli latut. Latut tu makanan dia macam rumput laut tu. Biasanya ambil di laut Sungai Berembang. Mereka menjual di Nak Sari hari Selasa ke hari Rabu tu, saya lupa dah. Hari Selasa. Nak Selasa. Jadi mereka jual dekat situ, banyak orang beli. Saya pun beli juga latut tu. Tapi kami beli dan kami telah menghantar ke tempat ujian. Didapati latut tu mengandungi heavy metal yang tinggi. Jadi cuba kita pesan-pesan pada saudara-saudara kita, janganlah beli. Sebab apa? Nanti bila usia umur 40-an dia jadi stroke. Jadi orang stroke ini boleh jadi sebab makanan heavy metal. Dia jadi stroke umur muda. Sebab tu daerah Simpang 4 naik ke tepi-tepi pantai tu ya, bagi saudara-saudara kita anak Perlis ya yang mendengar kuliah Pak Haji ni, kalaupun ada rasa ragu, boleh pergi hantar untuk membuat tes keracunan kepada latut yang dijual di pasar hari Selasa. Bukanlah Pak Haji nak cerita ni sebab kesannya Pak Haji tahu boleh menyebabkan orang pun tak beli nanti. Tetapi kesihatan harus kita berikan keutamaan. Apapun bisnes kita, kalau sampai dia menyebabkan keracunan pada pengguna. Cuba kita lihat baru-baru ini. Minta maaflah, Pak Haji nak angkat sikit isu ni. Ada 99 orang yang mengalami keracunan. Ya. Keracunan makanan pada dalam bulan Ramadan ini, mereka beli secara online. COD, cash on delivery. Maksudnya orang hantar, bayar. Di mana makanan tersebut dibuat daripada telur. Ya, telur, dan telur itu telur yang telah expired, yang sudah habis waktunya. Nanti Pak Haji nak ulas sebentar lagi. Dikatakan begitu. Departemen Kesihatan atau Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan satu kenyataan bahawa keracunan itu bukan sebab makanan, tapi kerana bahan telur yang expired yang dimasukkan di situ, kerana di dalamnya itu ada bakteria. Baik. Kemudian satu meninggal.
99, 98 selamat. Alhamdulillah, syukur. Baik, soalannya, Pak Haji nak tanya sikit untuk kita berfikir. Ada tak pernah dengar dahulunya dalam telur ada racun? Ni cukup menarik ni. Pernah tak dengar orang mati makan telur? Hari ni orang mati makan telur tu. Sebab apa? Sebab apa? Ini yang Pak Haji nak sebutkan. Kita kena faham bahawa kalau kita kata mati itu kerana bakteria pembunuh, banyak bakteria kita pun tahu bakteria ni racun yang bahaya. Ada dalam unggas, ada di dalam di dalam ayam yang diproses. Kalau tidak simpan dengan cara betul, ayam tu jadi hijau dan menyebabkan kematian. Ada dalam sayur-sayuran. Ya. Jadi bakteria ini dikenali sebagai bakteria pembunuh. Orang dulu-dulu dia tak sebut bakteria kerana dia pun tak tahu. Tapi orang kata kena penyakit santau. Santau tu bakteria. Santau itulah racun. Santau itulah kuman yang ada dalam makanan. Jadi oleh sebab itulah Pak Haji nak sebutkan sungguh-sungguh dekat sini. Ya, sama juga seperti pesanan Kementerian Kesihatan kata produk yang expired kita tak boleh ambil. Begitu juga dengan telur. Ingat ni betul-betul. Telur itu orang panggil telur kemerang. Kalau bahasa Pak Haji dulu lah, telur kemerang, telur dia dah rosak, berbau lagi. Dia berbuih lagi. Kita pun tahu ketika kita nak masuk itu, ayam begitu juga. Kalau sudah sampai ada bau ayam, ada kalau orang buat misalnya masak roast lah, kenduri, ada berbau sikit pun, jangan makan. Bahaya, sangat bahaya. Satu. Yang kedua, yang bahayanya dia jadi begini. Bila kita masuk dalam kulkas, dia jadi jangkitan silang. Ini dia yang jarang sekali dilihat orang. Dalam kulkas ataupun dalam peti sejuk, ada makanan masak dan makanan mentah. Maka terjadi jangkitan silang di situ. Bakteria yang ada di dalam makanan mentah telah berpindah ke dalam makanan yang siap. Ada setengah walaupun kita masak macam mana pun, dia tidak mati. Apatah lagi kalaulah dalam proses. Ini maaf-maaflah. Pak Haji bukan orang yang pandai nak cerita pasal food ni, tetapi nak cerita pasal kalaulah proses itu tidak melibatkan masak. Tak melibatkan dia perlu masak, ya, nak bagi jadi buih dan sebagainya, maka itu sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sama juga dengan kita ambil telur, masuk ke dalam madu lebah. Tengok ya, telur itu telah mentah, masuk ke dalam madu lebah. Ya, jadi oleh sebab itu, kalau kita bagi telur ni ada banyak jenis. Kalau orang yang belajar tentang peternakan ayam faham, bukan mesti semua telur ayam kampung itu boleh dieram dan keluarkan anak ayam. Tidak semua. Sebab dia ada telur yang ada persenyawaan dalam telur dan ada telur kosong yang tidak ada nilai di sudut untuk mendapatkan bibit dan anak ayam tersebut. Dan ada juga telur ini terdiri daripada makanan dia. Ada orang keluar telur ayam omega 3 kerana dia bagi makan ikan yang ada omega 3. Maka telurnya ada omega 3. Bagaimana kalau dia makan herba? Namanya telur herba. Dan juga dia punya sebagainya. Begitu juga dengan apabila kita gunakan POC. Bapak, Ibu, Tuan-puan sekalian, makanan ayam POC ini, kotoran ayam tidak ada bau. Kalau kotoran ayam itu ada bau, berartinya bukan makanan POC. Kalau POC, dia tidak ada bau.
Jadi oleh sebab itu, maka bukanlah sebab tempat peternakan ayam itu disempok POC pagi dan petang sahaja, tapi kotorannya juga tidak berbau. Baik, apa yang Pak Haji nak berikan penekanan di sini ialah sekiranya berlaku demikian, apa yang mesti kita nak berikan dalam pengobatan kita yang paling cepat untuk membunuh bakteria, cure cepat supaya jangan menyebabkan kematian dan keracunan? Dia adalah anti-rax. Anti-rax itu anti racun yang sangat baik untuk menghilangkan keracunan yang cepat, insya-Allah. Jadi itu yang Pak Haji nak ulaskan. Jadi anti-rax ni mesti ada di rumah. Mesti ada di rumah untuk menghilangkan keracunan yang cepat. Atau diarrhea ataupun diarrhea ini sebab diarrhea ini sebabkan keracunan. Kita bagi produk nama diarrhea, iaitu secang. Itu juga untuk anti keracunan. Baik, masya-Allah ya. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam kita merawat untuk penyakit strok ni, apa herba yang kita gunakan? Kita gunakan Portulaca zaman dahulu. Zaman sekarang, omega 3 yang ada dalam Portulaca itu ada dalam spirulina, maka diberikan spirulina. Spirulina adalah obat untuk strok yang bergaris lurus dengan kaedah penggunaan dahulu Portulaca ataupun pokok krokot dan spirulina. Masya Allah. Itu ingat yang pertama. Jadi oleh sebab itulah, maka selain daripada itu juga, yang paling cepat yang Pak Haji selalu guna ialah HGH, Human Growth Hormone. Sebab Human Growth Hormone ini, kalau sudah kita gunakan, kita spraykan dekat lidah, ya, kemudian kita gunakan wave. Kita gunakan wave itu, dia akan mempercepatkan kesembuhan. Mempercepatkan kesembuhan. Ini ternyata bahawa orang yang stroke bila mengambil HGH dan wave, digabungkan kedua-duanya ini ditambah dengan spirulina, dia akan mendapat kesan yang sangat cepat. Dan kalau tidak ada spirulina ini, maka bolehlah digantikan dengan mengkudu atau moringa. Kerana moringa itu juga, kelor itu juga adalah untuk stroke. Dia ada magnesium yang tinggi. Dan juga boleh juga kita gunakan mengkudu, buah mengkudu. Jadi oleh sebab itu, maka kalau dalam buku Jawi Medherb kita yang lepas, kita cadangkan menggunakan mengkudu untuk stroke bersama dengan apa yang kita bagi Radi IQ atau pegaga, kerana untuk sampaikan kesannya di bahagian kepala. Pegaga, Radi IQ, mengkudu, gamat, itu digunakan, diambil rutin. Kemudian kalau kita nak bagi dia ada bengkak-bengkak dekat badannya itu, bengkak-bengkaknya itu, maka kita gunakan dia apa? Itu baru digunakan VCO dengan albumin, ikan gabus. Namun begitu, pada setiap malam orang stroke ni mesti dipanaskan kakinya, iaitu mesti dilomor kakinya itu dengan MPH atau minyak bubut. Setelah kita melomorkan dengan MPH dan minyak bubut ini, maka kita bagi dengan herba-herba ini, baru dia menunjukkan satu kesan yang sangat tinggi. Kan banyak kan? Kita boleh gunakan wave, boleh kita gunakan HGH, kita gunakan mengkudu, kita boleh gunakan apa dia punya moringa. Kita gunakan juga daripada spirulina. Tetapi baru-baru ini,
masih lagi belum buat majlis peluncuran. Pak Haji telah buat satu spray yang dikenali sebagai stroke spray. Ya, ini digunakan untuk orang yang ada stroke, yang sakit kepala, yang tak boleh tidur, hanya guna pada waktu malam sahaja. Kecuali orang stroke yang boleh digunakan sehari 3 kali. Spraynya di atas ubun-ubun di DU21 atau boleh juga membasahkan di bahagian kepala. Seelok-eloknya kita spray, jangan ketika dalam mobil, jangan ketika dalam perjalanan, jangan ketika bawa mobil, jangan ketika kita berurusan di luar, tapi untuk tidur. Sebab kesannya dia akan bagi kesan relaxing, kita akan jadi tidur, kita akan jadi lemas dan kita akan tidur dengan enak sekali. Itu namanya stroke spray yang Pak Haji hasilkan dalam bulan Syawal ini. Hasil daripada kurniaan Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhanku yang memberikan segala nikmat ini, segala kelebihan ini. Jadi oleh sebab itu maka mereka yang sudah nak menggunakan stroke spray bolehlah untuk mendapatkannya di sini, insya-Allah. Itu yang Pak Haji buat yang terakhir hasil anugerah Allah, ya, dengan kita semprot saja di bahagian kepala itu dan sebagainya. Bagus sekali untuk migrain, untuk yang lain tu sampingan-sampingannya saja, tapi khususnya untuk stroke. Baik, jadi ada beberapa perkara lagi yang Pak Haji nak sebut tentang pengobatan HPA untuk stroke ini, iaitu dengan cara berbekam. Ya, berbekam. Maaf. Ya, bekam ini ada satu yang kita jarang sekali kita berbekam, iaitu di bahagian paha. Ya, tapi itu bekam untuk stroke. Macam mana ya? Kita berdiri lurus, tangannya lurus di tepi kita ini, tangannya lurus, tengok di ujung ni, di ujung jari tengah. Betul-betul di tepi. Tempat itulah kita stroke. Di tepi paha kita ini. Ya, jadi itu mereka yang faham belajar tentang bekam dan acupuncture dah faham titik tersebut. Bekam dekat situ. Atau paling bagus ST38. Itu ST38 itu di tepi tulang kering di betis. Ini kita kena tengok. Itu stroke. Kita bekam di situ. Baik. Kemudian stroke ini dibantu dengan sauna. Sauna yang Pak Haji sebut dah. Sauna ni mudah saja boleh hirup wap dengan cara kita memasak dan kita tarik nafas. Tapi nak sauna apa? Nak sauna daripada daun apa? Kita boleh menggunakan daun sauna ini ialah daun pisang. Daun pisang abu. Pak Haji nak ulangi sekali lagi, bahawa daun pisang abu itu bukan sebarang daun. Dia memang ada astringent. Tapi kita sauna untuk orang yang stroke. Atau masukkan saja daun pisang abu itu dalam mandian untuk orang stroke. Sama seperti mandian untuk perempuan lepas bersalin. Daun capa, daun pisang abu, daun daun kunyit, ya, kita gunakan lagi serai wangi digunakan, daun inai dimasukkan. Masukkan kat situ, direbus. Bila kita rebus itu, maka kita mandi dia. Masya Allah, itulah mandian untuk stroke. Dan seterusnya, jangan lupa gamat. Ya, sebab gamat itu mempunyai 32 otak. 32 otak dan mempunyai sistem saraf
yang sama seperti sistem saraf manusia. Menarik ni tentang gamat yang dah pun Pak Haji dah diskusikan. Jangan lupa gamat. Jadi bukanlah mestinya kita ambil itu semua sekali, tidak. Tapi berganti-gantian. Begitulah diamalkan sampai berbulan-bulan, sampai akan ada perubahan demi perubahan. Ya, perubahan demi perubahan. Insya-Allah sampai berjaya, sampai dah kuat sikit, datanglah ke Yan nanti buat perawatan di sini. Pak Haji bukan buka tempat perawatan, tidak. Tetapi sebagai perawat-perawat yang nak lihat dengan orang kata ainul yaqin, dengan mata keyakinan, bagaimana orang stroke boleh berjalan, boleh kuat sebagainya. Bawa pesakit stroke tu, mari ambil ubat dekat sini, duduk di homestay, dekat-dekat sini ada homestay, duduklah. Ya, tapi kena bayar sewa lah homestay tu. Ya, kita bayar sewa, duduk kat homestay tu. Ubat insya-Allah jangan risau. Ya, ubat jangan risau. Maksudnya takut wang banyak mana, cuma perlu bayar homestay sajalah. Homestay tu kan rumah orang kampung sebagainya. Jadi bila sudah macam tu, lihat sendiri. Stroke insya-Allah likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.